Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-Imam Ahmad al-Marzuqi fi kitabih Aqidatul Awam ila an qala ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Sifat maksum mereka seperti sekalian malaikat adalah wajib. Ini sifat maksum para nabi dan rasul seperti sekalian malaikat adalah wajib dan mereka mengatasi kemuliaan para malaikat. Wal mustahilu dhiddu kulli wajibin fahfadh li 50 bi hukmin wa di kalangan rasul bagi setiap mukallaf perincilah dan rebutlah pengetahuan ini. La ilaha illallah. Yajibu ala al-mukallaf. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Ahmad al-Marzuqi menyambungkan daripada kitabnya Aqidatul Awam dengan mengatakan bahawa wajib ke atas setiap orang mukallaf untuk mempercayai bahawa setiap para nabi dan rasul ala nabiyina wa alaihim afdalus salatu wassalam maksum, iaitu mereka dipelihara daripada dosa, iaitu mereka tidak melakukan apa-apa dosa. Kama annal malaikah maksumun, seperti mana para malaikat juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan apa-apa dosa. Fala yatrukuna wajiban wala yartakibuna muharraman, dan mereka tidak meninggalkan apa-apa perkara yang diwajibkan dan tidak melakukan apa-apa yang diharamkan. Mereka bersifat dengan sifat-sifat yang mulia kerana mereka, iaitu para nabi, adalah qudwah hasanah, iaitu tauladan yang terbaik untuk diikuti. Wallahu alladhi tawalla ta'dibahum wa tahdhibahum wa ta'limahum. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mendidik mereka dan juga mengajarkan mereka daripada perkara-perkara yang mulia dan baik. Hatta kanu ahlan lidzalik, sehingga mereka sesuai untuk dijadikan sebagai pengikut, sesuai untuk diikuti. Wa hum afdal min al-malaikah liqaulihi ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan para nabi dan rasul ini mereka lebih mulia daripada para malaikat. Antara tanda kemuliaan para nabi lebih daripada malaikat adalah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam ala nabiyina wa alaihim afdalus salatu wassalam, maka para malaikat bersujud. Ya, ini bukan sujud untuk menyembah, akan tetapi sujud untuk mengagungkan. Bukan sujud sebagai tanda menyembah, akan tetapi ini sebagai satu tanda mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah, ataupun sebagai tanda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Falau lam yakun Adam afdal minhum lama umiru bisujudi lahu. Kalau bukan kerana Nabi Adam itu lebih mulia daripada mereka, iaitu malaikat, maka malaikat tidak akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan antara perkara yang perlu kita percaya adalah sebahagian daripada nabi-nabi dan rasul adalah lebih mulia daripada yang lain. Iaitu nabi dan rasul mereka ada darjat masing-masing.
setiap daripada Nabi ada kemuliaan masing-masing, sebahagian lebih, sebahagian kurang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah mereka para rasul yang mana kami muliakan sebahagian mereka daripada yang lain. Itu bagi hak para rasul. Bagi pihak para nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat lain, walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd. Kami telah berikan kemuliaan kepada sebahagian nabi berbanding yang lain. Ini hatta rasul dan nabi Allah muliakan sebahagian daripada mereka daripada yang lain. Begitu juga dengan para malaikat, begitu juga dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak untuk memuliakan sebahagian daripada mereka daripada yang lain. Begitu juga daripada kalangan manusia yang bukan dipilih, yang tidak dipilih untuk menjadi nabi, sebahagian mereka diberikan kemuliaan dengan diberikan ilmu, sebahagian mereka diberikan kemuliaan dengan dinisbahkan dengan orang-orang yang baik, sebahagian daripada mereka dimuliakan kerana mereka itu mempunyai sifat-sifat yang mulia dan sebagainya. Maka ini kemuliaan ataupun kelebihan keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ulul azmi, dan di kalangan para rasul pula ada orang-orang yang hebat pula daripada kalangan para rasul yang dipanggil ulul azmi, iaitu mereka ada berapa orang? 5. Nah, ai fi sabr wa tahammal masyaqqah. Ulul azmi ni apa maksud dia? Orang-orang yang kesabaran mereka lebih tinggi daripada yang lain. Sifat tahammul, dapat menanggung daripada kesusahan lebih daripada yang lain. Maksudnya orang yang sabar dia mampu untuk menanggung perkara-perkara yang berat, yang mana orang yang tak sabar tak mampu untuk nak tanggung. Dan kita berada di bulan Ramadan, bulan untuk mengajarkan kita kesabaran, bulan kesabaran, yang mana sabar itu pahalanya, ganjarannya adalah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata dalam hadis, ini puasa itu separuh daripada kesabaran. Dan ganjaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran orang-orang yang bersabar itu tanpa had. Tak ada limit. Kalau biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hari-hari biasa, satu pahala dikali gandakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu ketaatan, maka dilipat kali gandakan 10. Dalam bulan Ramadan, kita tahu amalan sunat dilipat kali gandakan, ataupun diberikan pahala satu fardu dilipat kali gandakan 70. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahawa satu amalan baik di bulan Ramadan dilipat kali gandakan 1000 pahala. Wahakala. Akan tetapi ganjaran kesabaran Allah Subhanahu wa ta'ala tak hadkan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dan orang yang paling sabar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para nabi. Dan para nabi itu ada di level dia, maka yang paling tinggi level para nabi itu makin teruk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk nak menunjukkan, untuk nak menzahirkan sifat-sifat mulia yang ada pada mereka. Kalau tidak diuji, maka tak akan terlihat daripada sifat mulia yang ada pada mereka. Maka ujian itu adalah untuk dilihat sama ada mereka ini sudah sempurna atau tidak daripada sifat yang mereka miliki ataupun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ulul azmi dia dibagi gelaran untuk para nabi ataupun untuk orang-orang yang para rasul. dan Rasul.
Orang biasa tak boleh Orang biasa tak dapat lah. Allah SWT sebutkan tentang mereka dalam Al-Quran, fasbir, yani bersabarlah kamu wahai Muhammad, kama sabara ulul azm, seperti mana bersabarnya ulul azm, yani nabi-nabi yang datang sebelum Rasulullah. La ilaha illallah. Na'am, minar rusul wa hum ala hasbi tartib, dan mereka ini ada tertib juga, yani ada tingkatan mereka. Yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam. 5 semua orang: Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Wa yali ulul azm baqiyatir rusul, maka yang rasul yang paling mulia sekali ulul azmi, dan seperti mana yang kita dah aturkan darjat mereka. Dan kemudian bawah ulul azmi ini adalah para rasul. Di bawah para rasul adalah para nabi. Dan mungkin kalau nak dibahagikan lagi, para rasul yang wajib diketahui 25 orang. Kemudian bagi para rasul yang mana disebutkan mungkin dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, akan tetapi tidak diwajibkan untuk kita kenal selain daripada 25. Thummal anbiya ghairul rusul, kemudian nabi-nabi yang bukan rasul, ma'tafawuti maratibihim indallah, dan para nabi pun seperti disebutkan yang ramai itu semuanya ada darjat masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang termulia di kalangan kesemua mereka adalah nabi kita, rasul kita, penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni ditulis 313, ada riwayat 314, ada riwayat 315. Jadi kurang dalam tu lah, maksudnya ada different riwayat lain-lain, ada yang 313, 14, 15. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ba'd al-malaikah ka-rusul minhum afdal min ghairihim liqaulihi ta'ala. Dan antara perkara yang wajib untuk kita percaya, sebahagian daripada malaikat juga adalah seperti para rasul, yang mana sebahagian daripada mereka lebih mulia daripada yang lain. Allah yastafi minal malaikati rusulan, Allah memilih daripada kalangan malaikat untuk menjadi utusannya. Maka malaikat yang ramai, malaikat yang ada ramai, sebahagian daripada malaikat itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tugasan-tugasan yang tertentu, yang menjadikan mereka itu mulia daripada yang lain. Dan yang paling mulia daripada kalangan malaikat adalah Sayyidina Jibril alaihissalam, yang paling mulia. Thumma awliya'ul bashar ghairul anbiya ka Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa baqiyatus sahaba liqaulihi ta'ala inna Allah akhtara ashabi 'alal 'alamin siwa nabiyyin wal mursalin. Kemudian bawah daripada para nabi itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bawah daripada martabat para nabi daripada segi kemuliaan adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ataupun dalam riwayat disebutkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat-sahabatku, yakni Allah pilih siapa untuk dijadikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan biasa-biasa, yakni Allah pilih siapa yang layak untuk menjadi sahabat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu dipilih oleh Allah, maka mendapat kemuliaan yang khusus. Summa awamul malaikah, kemudian malaikat-malaikat yang biasa. Tak ada malaikat yang biasa, tetapi maksudnya nak dibandingkan dengan yang lain, mereka ini biasa. Seperti yang pemegang arash Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini ada 4. Sekarang ni yang pegang arashnya Allah Subhanahu wa taala ada 4 orang malaikat. Fa idza kana yaumul qiyamah ayyadahumullah bi arba'atin ukhra. Apabila tiba hari kiamat nanti, ditambah lagi 4. Sekarang ni ada 4 yang memegang arash Allah. Tiba hari kiamat ditambah lagi 4, jadi 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ada juga malaikat-malaikat yang dipanggil karubiyun, iaitu malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk bertawaf di sekeliling arasy Allah Subhanahu wa taala. Luqibu bidzalika li'annahum mutasaddiruna bid-du'a li raf'il karb 'anil ummah. Kenapa dipanggil
digelar sebagai karubiyun sebab tugas mereka ini untuk mendoakan umat-umat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ataupun tugas mereka untuk berdoa agar supaya diangkatkan musibah yang ditimpa oleh yang tertimpa kepada mereka. Tugas mereka berdoa agar supaya diangkatkan segala kesusahan daripada ummah. Nah, malaikat bagi Allah Subhanahu wa taala selepas menyebutkan daripada 20 sifat wajib bagi hak nabi-nabi dan rasul, kemudian disebutkan di sini wal mustahil fi haqqillahi ta'ala wa rusulihi didda kulli sifatin wajibatin lillahi ta'ala wa rasulih. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang opposite, yang berlawanan daripada apa-apa sifat yang telah kita sebutkan. Maksudnya sifat Allah yang wajib 20, maka lawan daripada sifat wajib tu adalah sifat mustahil, lagi 20. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, maka opposite apa tadi? Lagi 4 yang apa-apa sifat yang berlawanan daripada sifat 4 wajib tu merupakan sifat mustahil bagi Ar-Rasul. Wa yajib 'ala al-mukallaf an ya'rif dhalik fal mustahil fi haqqi Allah ta'ala 20 sifat mufassalatan kal. Nah, jadi kita sebutkan secara ringkas. Maksudnya kita cakap perkara yang wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Allah adalah Allah wujud, Allah bersifat wujud. Maka yang mustahil adalah tidak wujud, opposite dia. Allah tidak sedia ada, maka baru ada merupakan sifat mustahil. Al-baqa, sentiasa ada. Sentiasa ada, baqa, sifat baqa. Maka sifat mustahil dia adalah fana. Fana ni fana lah, dalam bahasa Melayu pun fana bahasanya, ataupun hancur, musnah, ataupun berhenti daripada wujud. Sifat yang seterusnya mukhalafatuhu lil hawadith, yakni Allah tidak serupa dengan mana-mana makhluknya. Maka sifat mustahil adalah Allah waliyadzubillah menyerupai daripada makhluknya. Sifat wajib qiyamuhu bi nafsihi, Allah tidak memerlukan, tidak berhajat kepada mana-mana makhluknya. Maka sifat mustahil adalah memerlukan kepada makhluknya. Allah bersifat dengan wahdaniyah, sifat Maha Esa. Maka sifat mustahil bagi Allah adalah ta'addud, yakni lebih daripada satu, ataupun yakni mempunyai ta'addud, yakni berbilang. Allah bersifat kudrah, yakni berkuasa. Maka sifat mustahil adalah Allah tidak mampu ataupun tidak berkuasa. Allah bersifat iradah, berkehendak. Maka sifat mustahil bagi Allah adalah al-karahah, yakni tidak berkehendak. Allah bersifat dengan al-ilm, maha mengetahui. Maka sifat mustahil bagi Allah adalah al-jahl, yakni tidak berilmu. Allah bersifat dengan sifat al-hayat, maha hidup. Maka sifat mustahil bagi Allah, yakni untuk dapat menerima kematian ataupun yakni seperti manusia. Allah bersifat maha mendengar. Maka sifat mustahil bagi Allah tidak mendengar. Allah bersifat maha melihat. Maka sifat mustahil adalah tidak melihat. Allah bersifat maha berkata-kata. Sifat mustahil bagi Allah adalah tidak berkata-kata. Wahakadha sampai habis, sampai ke 20. Wal mustahil fi haqqir rusul wal anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan sifat mustahil bagi para rasul dan para nabi ada 4. Kita sebutkan sifat wajib bagi para nabi adalah al-fatana, yakni bijaksana. Maka sifat mustahil bagi nabi adalah perlawanan, yang tidak bijaksana ataupun tak pandai. Sifat wajib bagi nabi as-sidq, jujur, benar. Maka dusta ataupun penipuan adalah sifat mustahil bagi nabi. At-tabligh, menyampaikan, wajib bagi nabi. Maka sifat mustahil bagi nabi adalah menyembunyikan, tidak menyampaikan daripada apa yang diperintahkan. Al-amanah, nabi bersifat dengan sifat amanah. Maka sifat mustahil bagi nabi adalah khianah. Jadi
dalam akidah kita yang wajib kita percaya ada kurang lebih 50 sifat secara terperinci. 20 sifat wajib yang kita percaya bagi hak Allah, lagi 20 sifat mustahil, sudah jadi 40. 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat mustahil bagi Nabi, sudah 48. Dan 1 sifat yang harus bagi Allah dan 1 sifat harus bagi para Rasul dan para Nabi, maka dijadikan semuanya 50. Sebab harus 1 untuk Allah, 1 untuk Rasul. sifatnya Sifat harus bagi Allah, yakni untuk melakukan apa-apa yang mungkin, nak mengadakan ataupun untuk tiadakan perkara-perkara yang harus. Sebagai contoh, kita sebutkan dia punya contoh dia, Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan apa-apa. Allah boleh bagi pahala kepada orang yang taat, dan Allah juga boleh bagi pahala. Allah boleh masukkan orang yang taat ke dalam syurga, Allah juga berkehendak untuk masukkan orang yang taat ke dalam neraka. Itu hak Allah, itu sifat jaiz. Maksudnya Allah boleh jadikan benda-benda yang harus ni mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat harus bagi para rasul, mereka boleh untuk bersifat daripada sifat-sifat manusia, boleh makan, minum, berkahwin, sakit dan sebagainya. Wajaizun fi haqqihim min arad, nah, bighairi nafsin ka khafifil marad, yakni penyakit-penyakit ringan semua para rasul boleh bersifat dengan sifat-sifat itu. ini 50 semua. 50 semua. Nah, lepas tu sekarang ni kita akan sebutkan tentang Nabi. Ada 20 Nabi, 25 Nabi yang wajib untuk kita kenal mereka secara terperinci. Yajibu ala kulli mukallaf an ya'rif asma' ar-rasul al-madhkurin fil Quran ala wajhi tafsil wa yu'allim sibyanahu wa nisa'a. Wajib sekarang ni kita dekat baris yang ke-15 dan 16. Saya baca dulu dia punya line dia. Baris yang ke-15, tafsilu 25 lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim. Wajib kita mengetahui secara terperinci 25 orang dari kalangan Rasul bagi setiap mukallaf. Maka perincilah dan rebutlah pengetahuan ini. Baris yang ke-16, Hum Adam, Idris, Nuh, Hudun, Ma', Saleh wa Ibrahim kullin muttaba'. Mereka ialah Adam, Idris, Nuh, Hud dan serta Saleh dan Ibrahim yang masing-masing wajib diikuti. Lutun wa Ismailu Ishaqun kadha, Yaqubu Yusufun wa Ayyubu ihtaza. Seterusnya Lut, Ismail dan Ishaq. Begitu juga Yaqub, Yusuf dan Ayyub yang mengikut jejak langkah para nabi sebelumnya. Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa' Zulkifli Dawud Sulaiman afdalus salatu wassalam. Nah, alaihimus salatu wassalam wa alihim madamatil ayyam. Semoga rahmat dan kesejahteraan daripada Allah terlimpah ke atas mereka dan keluarga mereka sepanjang masa. Nah, Nabi kat sini dia sebut apa? Wajib ke atas setiap mukallaf untuk mengenal daripada nama-nama Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran secara terperinci dan mengajarkan kepada ahli keluarga mereka dan anak-anak mereka. Hatta yu'minu bihim, sehingga mereka dapat beriman dengan kesemua mereka. Wa yusaddiquna bi jami'ihim tafsilan, dan membenarkan kesemua mereka itu secara terperinci. Faman ankara nubuwwata wahidin minhum aw risalatihi kafar wal billah. Barang siapa yang mengingkari kenabian salah seorang daripada mereka, yakni beriman kepada semua kecuali satu orang, wal billah, kafar. Sebab apa? Wajib untuk kita, merupakan rukun iman untuk kita beriman dengan semua, setiap kitab-kitab yang diturunkan, setiap malaikat yang perlu kita yakini, dan juga setiap nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Walaysa al-murad annahu yajib hifdha asma'ihim khilafan liman za'ama dhalik wa hum 25. Ya, ini untuk mengetahui secara terperinci ni bukanlah kita kena hafal semua nama ataupun paksa anak-anak kita untuk hafal semua, tapi bila nama mereka disebut kita tahu ini salah seorang daripada 25. Walaupun ada sebahagian yang berpendapat bahawa wajib
untuk nak hafal. Tapi yang sebenarnya tak wajib. Bas kita kena tahu 25 nama tu. Kalau disebutkan, maka kita tahu, oh, ni salah seorang daripada Rasul yang wajib untuk kita kenal. Nabi yang pertama, kita sebutkan sikit sebanyak tentang biografi para Nabi ni. Adam, Nabi Adam AS, yang diberi gelaran Abul Bashar. Nabi Adam yang diberi gelaran Abul Bashar, bapa kemanusiaan. Yang pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Adam juga Nabi dan Rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Adam tu untuk jadi Nabi kepada siapa? Kepada ahli keluarga dia. Sebab tak ada orang lain masa tu. Nabi Adam, isteri dia Siti Hawa dan anak-anak dia. Jadi dia diutuskan sebagai Nabi dan Rasul kepada ahli keluarga dia sendiri. Dan disebutkan bahawa had, iaitu dua perkara, iaitu sembahyang dan juga infak, memberi sedekah ni, diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada zaman Nabi Adam. Walaupun mungkin kaifiatnya berbeza, akan tetapi terutamanya zakat ataupun sedekah. Sebab tu diperintahkan watlu alaihim naba abnai Adam. Apabila kita sebutkan tentang kisah Habil dan Qabil, mereka diperintahkan untuk bersedekah. Cumanya zaman dulu cara diorang sedekah pun berbeza. Tanda sedekah mereka diterima adalah apabila mereka meletakkan sedekah mereka itu di suatu tempat, maka kalau diterima sedekah mereka akan disambar petir ataupun terbakar. Maka bila terbakar ataupun sambar petir merupakan salah satu tanda sedekah mereka diterima. Wahakala. Jadi amalan sedekah ni daripada zaman Nabi Adam AS dah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak ada orang lain, dia orang ahli keluarga sendiri kan. Kerja pun sama, makan pun sama-sama dan sebagainya. Dia nak sedekahkan siapa? Jadi dia orang punya tanda dikabulkan sedekah mereka itu adalah apabila disambar petir. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah terima daripada Habil, Allah tak terima sedekahnya Qabil. Sebab Habil bagi yang terbaik daripada pertanian dia, akan tetapi Qabil bagi yang paling teruk daripada gembalaan dia, bagi kambing ataupun binatang yang paling asal boleh lah, senang kata. Jadi kalau kita nak sedekah, ahsan, kita bagi yang terbaik. La ilaha illallah. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat daripada kebaikan sehingga kamu menginfakkan perkara yang terbaik. Mimma tuhibbun, daripada apa-apa yang kamu sukai. La ilaha illallah. Nah, wa dalilu risalatihi minal Quran. Dalil kenabian, kerasulan Nabi Adam dalam Al-Quran. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dan keluarganya Imran di atas sekalian alam. Yang ini nak maksudkan Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka ini sebagai Nabi. Wa qawluhu ta'ala thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Dalam ayat Al-Quran, di tempat yang lain Allah SWT sebutkan thumma ijtabahu, Allah pilih Nabi Adam, fataba alaihi, dan menerima, memberikan dia taubat, wa hada, dan beri dia hidayah selepas diturunkan daripada syurga. Ijtabahu li risalatihi, yakni pilih untuk menjadi Rasul. Fakana Adam AS rasulan li dzurriyyatihi, maka Nabi Adam merupakan Rasul buat ahli keluarganya ataupun zuriatnya. Disebutkan dalam hadis, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nabi manakah yang pertama?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nabi Adam. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, adakah dia nabi sahaja ataupun dia rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, dia nabi dan rasul, mukallam." La ilaha illallah. Nah, kemudian nabi yang seterusnya, Nabi Idris. Selepas Nabi Adam, Nabi Idris. Wadhkur fil kitabi Idris. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, dan sebutkanlah wahai Muhammad di dalam Al-Quran atau dalam kitab Idris, tentang Nabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia seorang yang jujur dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi, iaitu nabi.
Idris alaihissalam diwafatkan di langit. Nabi Idris alaihissalam diwafatkan di langit, dan sewaktu Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Idris di langit yang ke-4 kalau tak silap. Langit yang ke-4. Wa huwa jaddu Abi Nuh wa kana muddatu iqamati Idris alaihissalam fil ard 82 sanah. Dan Nabi Idris ni merupakan datuk kepada Nabi Nuh, ataupun moyang kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Idris duduk di atas muka bumi ini selama 82 tahun, kemudian diangkat ke langit. Nabi Idris berada di bumi selama 82 tahun, kemudian diangkat ke langit. Disebutkan bahawa nama Nabi Idris adalah Akhnuf. Summiya Idris likathrati darsihi al-kutub. Kenapa disebutkan Idris? Disebabkan dia banyak membaca daripada kitab-kitab. Wa kana khayyatan wa huwa awwalu man khatta bil qalam. Dia merupakan tukang jahit. Nabi Idris, tugas dia sebagai tukang jahit, dan dia orang yang pertama tulis dengan pen. Wa awwalu man khatta thiyab. Orang yang pertama menjahit baju. Wa lubsu thiyab al-mukhitah. Dan menggunakan baju yang berjahit. Orang yang pertama menjahit baju dan menggunakan baju yang berjahit. Wa kanu min qabli yalbasun al-khulud. Wa awwalu man ittakhadha silahan. Sebelum zaman Nabi Idris, diorang semua pakai macam kulit, baju kulit lah, lebih kurang pakai baju kulit, tak guna kain. Dan orang yang pertama yang menciptakan Allahumma salli ala Muhammad, weapon, senjata. Waqatalal kufar, dan berperang dengan orang-orang kafir. Wa awwalu man nadhara fi ilmi nujum wal hisab. Dan dikatakan bahawa Nabi Idris merupakan orang yang pertama yang menceburi daripada ilmu astronomi, ilmu yang tengok bintang-bintang kan, astronomi sah. Wal hisab, dan juga matematik, kira-kira. Wa qila fi sama' ar-rabi'ah wa qila fi as-sam. Kemudian Abul Bashar Al-Thani, bapa kemanusiaan yang kedua, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya agar supaya memberi peringatan kepada mereka, kepada kaumnya, sebelum datang azab yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dihantam sebagai Nabi dan Rasul. Dan kaum Nabi Nuh ni menyembah berhala, yang mana berhala-berhala mereka itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ada 5 berhala yang mereka sembah. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Ya, ini guru-guru mereka menyebutkan, ataupun ustaz-ustaz mereka zaman tu ingatkan kepada kaum, jangan kamu tinggalkan sembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan kamu tinggalkan sembahan-sembahan. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 nama ni. Wad, la tadharunna waddan, wad, suwa'an, yaghuth, ya'uq wa nasra. La ilaha illallah. Disebutkan dalam riwayat bahawa 5 nama ni merupakan nama-nama orang-orang salih yang hidup selepas zaman Nabi Adam, ataupun di antara zaman Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Apabila mereka meninggal dunia, kan dalam atba' yaqtadu Nabi, mereka mempunyai pengikut-pengikut. Wa ya'khuduna ba'dahum ma'khadahum fil ibadah faja'ahum iblis. Maka mereka ni didatangi oleh iblis. Iblis kata apa? Law sawwartum suwarahum kana anshat lakum wa ashwaq ila al-ibadah. Ya, ini kan bagus kalau kamu buatkan patung untuk mereka, jadi kamu sentiasa dapat ingat mereka. Ni first zaman, sebelum first idea yang dilontarkan oleh iblis, agar supaya mereka buatkan gambar ataupun patung untuk orang-orang ni. Okeylah, dah buat. So iblis tinggalkan mereka. Lepas tu, lepas mereka meninggal, mungkin zaman anak mereka, mungkin zaman cucu mereka, datang pula iblis lagi sekali. Dia kata, syuf, apa dia cakap? Fafa'alu thumma nasha'a qaumun ba'dahum faqala lahum iblis innal ladina min qablakum kanu ya'budun. Lepas tu iblis cakap apa?
dulu datuk nenek kamu ni disembah. So that's how it started. So iblis ni pandai, dia sabar, orang yang sangat sabar. Untuk nak jalankan dia punya tipu daya ni, dia sabar. First dia bagi satu idea, lepas tu dia tunggu, lepas tu dia bagi lagi satu idea. Faham? Dan Itu datang dalam bentuk manusia. Dan iblis ni dia punya trik dia punya experience, dia punya pengalaman tu daripada syurga, daripada zaman Nabi Adam. Dalam syurga tu dia dah trik kita sampai sekarang. Kalau sekarang ni, kalau orang yang ada pengalaman, experience, akan dibayar gaji lebih kat tempat kerja kan. Orang yang lagi lama experience dia, lagi gaji lagi tinggi. Sebab apa? Sebab dia berpengalaman. Wahai kata syuf, yang ni iblis daripada zaman Nabi Adam dalam syurga sampai sekarang, dia dah menyesatkan berapa ramai orang manusia. Jangan sekali-kali kita rasa kita mampu untuk nak terlepas daripada tipu daya syaitan. Wajib. Dan kita sentiasa minta, mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terselamat daripada tipu daya mereka. Naam. Wa kana muddat iqamatihi fi qaumihi 1200 sanah. Disebutkan dalam riwayat bahawa Nabi Nuh alaihi salam duduk di atas muka bumi ini bersama kaumnya, ataupun hidup di atas muka bumi ini selama 1200 tahun. Qada minha 950 da'iyan fi qaumih. Dan dia mengajak umatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 950 tahun. Tak penat-penat berdakwah 950 tahun, tak penat-penat. Dan dikatakan bahawa terkadang bila Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, umat dia tak suka, baling dia dengan batu ke, pukul dia sampai dia pingsan, jatuh. Dibangun, dia berdakwah lagi. La ilaha illallah. Kita zaman sekarang ni diberikan berbagai kemudahan untuk nak sampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni diajar, dimuliakan, macam-macam, bagi makanan. Yang ni walhasil dipermudahkan. Itu pun kadang-kadang masih malas lagi untuk berdakwah. La ilaha illallah. Jauhnya kita dengan sahabat-sahabat Nabi, yang mana beberapa hari lagi kita akan berada, akan masuk pada 17 Ramadan, yang peringatan peperangan Badar. Peperangan Badar merupakan salah satu peperangan yang penting dalam agama Islam, yang mana dengan keberkatan pengorbanan orang-orang yang menghadiri peperangan Badar tersebut, mereka, yang ini keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, menjadi asbab kita dapat ucapkan kalimah la ilaha illallah dan dapat hidup dalam keadaan Islam sekarang. Mereka hanya 313 orang, seperti bilangan tentera Talut yang menyeberangi sungai bersama Talut. 313 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dengan musuh seramai 950 ataupun 1000 orang. Mereka hanya mempunyai satu ekor kuda untuk ditunggang. Ini seorang dia ada kuda, lepas tu dia ada 80 unta untuk nak silih ganti dalam peperangan tersebut. Dan benda itu dalam bulan Ramadan. Orang-orang bukan Islam ada kurang lebih 1000, dan mereka ada 80 kuda. Mereka ada 80 kuda, dan obviously diorang tak puasa lah. Orang-orang Islam puasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan kepada orang-orang Islam dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sepanjang malam, ya hayyu ya qayyum. Dan kemudian Nabi yang seterusnya adalah Nabi Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku telah di overpower oleh kaumku, yakni mereka dah melampau batas. Fantasir, maka bantulah. Maka dengan doa Nabi Nuh alaihi salam, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk Nabi Nuh membina sebuah bahtera. Pun makan masa,
Jadi lepas dah doa tu, nak tunggu pertolongan daripada Allah sampai, makan masa, Allah suruh dulu buat bahtera dan sebagainya. Nak katakan yang ini bila doa tu dikabulkan, bukan bermakna doa tu terus, yang ini terus akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu juga sabar sementara nak menunggu pertolongan. Sehingga dikatakan bahawa waktu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan, dia terpaksa tunggu kurang lebih 40 tahun untuk nak sampai pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. 20 tahun ni. Nah, tu Nabi punya doa tu. Apatah lagi kita. Rasa dia tidak apa. La ilaha illallah. Walhasil rida dan sabar. La ilaha illallah. Nah, sehinggalah tu pun sementara nak buat bahtera pun, yang ni dihina oleh kaumnya. Setiap kali diorang lalu, tengok ni apa kau nak buat bahtera besar-besar dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Taskharu minnak. Taskharu ni Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, seperti mana kamu menghina kami sekarang, satu hari kamu akan dihina juga, ini di hari kiamat nanti dengan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Nabi seterusnya adalah Nabi Hud alaihissalam, wa huwa min nas Sam bin Nuh, zuriatnya daripada Nabi Nuh juga. Wa qad arsalahu Allah Taala ila qaumi 'ad, dihantar kepada kaum 'ad. Qala Allah Taala kadzabat 'adunil mursalin, kaum 'ad itu mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun, apabila saudara mereka mengatakan kepada mereka, itu Nabi Nuh, Nabi Hud mengatakan kepada mereka, ala tattaqun, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah ataupun mentakuti Allah Subhanahu Wa Taala. Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku dihantarkan kepada kamu sebagai rasul yang boleh dipercayai. La ilaha illallah. Nabi Hud, antara riwayat yang sahih mengatakan bahawa Nabi Hud di kuburnya berada di kota Yaman, Hadramaut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan Wadi Al-Ahqaf, iaitu nama tempat di Hadramaut di dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf. Kira Nabi Hud macam special lah, ada surah Hud. Lepas tu ada juga surah yang menyebutkan tentang tempat di mana Nabi Hud berada. La ilaha illallah. Yang mana perkuburan Nabi Hud ala Nabi alaihi wassalatu wassalam sering juga diziarahi. Kemudian Nabi Salih juga daripada zuriat keturunannya Nabi Nuh ataupun Sam bin Nuh, sama macam Nabi Hud. Sahibun Naqah, antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi Salih ni adalah jadikan lembu daripada batu, daripada bukit. Qad arsalahu Allah Ta'ala ila qaumi Thamud, diutuskan kepada kaum Thamud. Ajahu Allah min sayhi Jibril allati ahlakat Thamud, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghancurkan kaum Thamud ini dengan jeritan Jibril alaihissalam, dengan jeritan Jibril alaihissalam. Tadi kaum Nabi Hud atanhituna minal jibut wallahu khalaqakum wa ta'malun rabbuna fi ma ta'malun. Jadi mereka ni kaum Nabi Hud, kalau tak silap mereka diberikan kelebihan dapat membina rumah dekat kawasan bukit-bukit. Yang boleh buat rumah dalam bukit, bukan hanya rumah, yakni kawasan perumahan dalam bukit, ada jalan dan sebagainya. Punya hebatnya yang punya arkitektur zaman dulu. Ini bukan hanya arkitektur, tangan diorang tu jadi macam tools untuk nak buat rumah dan buat jalan dan sebagainya. Punya hebat diorang punya design. Musim panas rumah sejuk, musim sejuk rumah panas. La ilaha illallah. Dan macam-macam lagi kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada umat-umat zaman dahulu. Sebahagian daripada mereka dalam bidang pertanian,
Tak perlu, yang ini mereka jalan je, bawa bakul, khalas. Dia tahu bila buah tu akan nak jatuh. Tak perlu nak lagi hebat. Tetapi kehebatan mereka itu tidak kehebatan mereka itu tidak membawa mereka kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan itu mereka dihancurkan. Begitu juga zaman sekarang ni, waliyadzubillah, ramai orang yang dapat mencipta pelbagai perkara. Pak Alexander Graham Bell cipta telefon, Galileo cipta yang first pasal astronomi dan sebagainya. Walhasil ini ramai orang yang dilihat sebagai berjaya dalam mereka perkara-perkara yang baru, akan tetapi rekaan mereka itu tidak membawa mereka kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang zaman dulu, iaitu mereka menciptakan tuhan-tuhan mereka itu dengan tangan mereka. Iaitu mereka menyembah Tuhan, mereka buat patung dengan tangan dan kemudian mereka menyembah. Zaman sekarang pun lebih kurang sama. Kalau kita nak apply kan, mereka buat gadgets dengan tangan mereka sendiri, lepas tu dia orang sembah gadgets. Maksudnya dia mengagungkan gadgets, merasakan orang yang ada gadget ni hebat. Orang yang ada gadget tu, orang yang ada gadget ni dianggap sebagai hebat dan sebagainya. Waliyadzubillah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yang menciptakan kita semua. La ilaha illallah. Nah, jadi tadi kaum Nabi Hud dan Nabi Salih. Nah, maka salah satu tugas Jibril alaihissalam adalah untuk menghancurkan ataupun untuk menurunkan azab, yakni kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah melalui yakni Jibril menghancurkan kaum Nabi Lut itu melalui perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sayap. Kaum Nabi Salih ni dihancurkan oleh Jibril dengan suara. La ilaha illallah. Wahakala. Dan kaum Nabi Salih ni orang yang membunuh unta yang dijadikan sebagai ataupun kambing, lembu, angel, lembu yang dijadikan sebagai mukjizat kepada kaum Nabi Salih ni, orang yang membunuh lembu tersebut adalah orang yang paling celaka, orang yang paling teruk sekali di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dia dah dilarang agar supaya tidak membunuh lembu tersebut, bagi lembu tu minum pada hari dia, dan umat Nabi Salih tu minum pada hari yang tertentu. Jadi lembu tu minum pada hari tertentu, umat dia minum hari tertentu, tapi dia tak nak dengar, lepas tu dia orang bunuh. Jadi orang yang membunuh tu orang yang paling celaka, yang mana disebabkan mereka membunuh lembu yang dijadikan sebagai mukjizat tu, maka turun azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata paling celaka adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib, ashqal akhirin. Sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, tahu tak kamu siapakah orang yang paling celaka di zaman sebelum Nabi Muhammad?" Maka dia kata, apa nama dia? Kaum orang yang membunuh unta ataupun lembu Nabi Salih. Unta, angel, unta, okey, afwan, unta. Kemudian zaman Nabi Muhammad ni orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan nama orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib tu nama dia Abdul Rahman. Orang yang rasa dia Islam, orang yang rasa dengan dia bunuh Sayyidina Ali tu dapat mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia menempah kecelakaan dengan membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib, orang yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Jadi agama ini penting untuk kita ambil daripada sumber yang kadang-kadang takut kita rasa macam kita buat amal kebajikan, sedangkan ianya bukan kebajikan, bahkan ianya kecelakaan. Kalau kita tengok Nabi kata ashqal akhirin, orang yang paling celaka di zaman Nabi,
Berapa ramai orang kafir yang hidup zaman kita selepas zaman Rasulullah? Berapa ramai orang Yahudi, berapa ramai orang Nasrani, berapa ramai orang yang tidak menyembah Allah tapi tak digelar sebagai orang yang paling celaka. Ini orang yang so-called menyembah, dia digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling celaka. Berapa ramai orang yang bunuh orang manusia zaman sekarang? Ramai. Ya ini orang yang cipta bom dan sebagainya, lepas tu gunakan bom tu untuk nak tak pasal-pasal bunuh orang lain. Ramai. Padahal teruk juga, orang bukan Islam lagi, lepas tu dibunuh orang lain. Mungkin ada yang dibunuh tu orang Islam dan sebagainya. Akan tetapi tak digelar oleh Rasulullah orang yang paling celaka. Ini orang yang bunuh Sayyidina Ali ni digelar sebagai orang yang paling celaka. Dan ini juga menunjukkan bahawa orang-orang yang berlebih-lebihan menyanjung orang lain ataupun bersedih tentang kematian orang lain selain daripada Sayyidina Ali, maka fahaman mereka salah. Kalau perlu untuk mereka nak mengulangi kesedihan tentang kematian seseorang, maksudnya lebih aula Sayyidina Ali. Dan lebih aula daripada Sayyidina Ali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang paling besar yang dilanda oleh umat kita ni adalah apabila kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tak ada seorang pun yang mengulangi, yang buat yang ini tahlil kewafatan Rasulullah atau sebagainya. Sebab apa? Sebab kita sambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebahagian daripada orang yang bercanggah kefahaman mereka daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengagungkan kematian, yakni cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu bukan daripada ajaran ataupun bukan daripada perkara yang dianjurkan. Ataupun kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tak suka sebahagian kelompok, dia tak akan sebut nama kelompok. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bagi perumpamaan, dia akan, kalau dia tak suka satu orang ataupun satu kelompok, dia akan sebutkan mabalu aqwamun, apa masalah sebahagian manusia. Dan Nabi tak akan sebut nama. Ini sebagai satu ajaran kepada kita. Ini kalau hatta walaupun kita nak kena cakap pasal satu orang, tak sebut secara rambang lah, maksudnya kita tak. La ilaha illallah. Nah, insyaAllah kita berhenti di sini. Kita sambung pengajian yang akan datang dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kemudian dan anak-anaknya Nabi Yaqub, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, anak saudara dia Nabi Lut, pada pengajian yang akan datang insya-Allah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan semangat untuk kita mengenal daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, daripada para nabi dan juga daripada ahli-ahli keluarga Nabi, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahkan semangat kita, kecintaan kita kepada mereka, sehingga kita ingin untuk mengenal lebih tentang mereka dan ingin untuk meneladani daripada sirah-sirah mereka ataupun daripada sifat-sifat mereka yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga beri kita taufik untuk menanamkan kecintaan orang-orang salih ini dalam hati anak-anak kita, sehingga mereka besar dalam keadaan mencintai daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meneladani daripada orang-orang yang diizinkan Allah untuk kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sempurna untuk kita teladan, ikuti daripada ajaran dan sirahnya. Maka orang yang paling layak untuk kita sayang, yang paling kita suka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka nak ikut cara cakapnya Rasulullah, suka nak ikut yakni apa yang dikatakan oleh Rasulullah, suka untuk nak ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah, suka untuk makan daripada makanan yang dimakan oleh Rasulullah, suka untuk memakai daripada pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kecintaan dan pengikutan kita kepada Rasulullah, diharapkan insya-Allah kita akan dapat disatukan, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علماء نقضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك